رب زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Hari ini kita sambung lagi pelajaran kita pada tajuk yang ke-170. Masih lagi di dalam surah An-Nisa, yaitu berkaitan dengan tempat teduh ataupun tempat yang lindung ataupun tempat yang ada bayar di dalam syurga. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Orang yang beriman dan melakukan amal soleh, sanudkhiluhum jannat, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawah dia anhar, sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka akan kekal berada di dalamnya. Lahum fiha azwajum mutahharah, mereka dikurniakan isteri-isteri yang disucikan. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Situ je sebenarnya kita nak. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kita akan masukkan mereka di bawah teduhan dhillan dhalil. Dhil ni maknanya teduh ataupun kita kata bayar, tempat yang redup, itu zillan zalila. Redup pula tu zalila. Zillan zalila maknanya teduh sokmo, gitu. Teduh sokmo, tidak kena matahari sokmo, bawah teduh sokmo. Sebab ada ketikanya kalau atas dunia ni teduh meta dak waktu panas pula. Tak suka gitu. Teduh, kok panas tu banyak, teduh tu sikit saja. Kan? Kok teduhnya mana dalam rumah dah. Kawasan sekitar rumah kita yang teduh. Lepas tu ambil luar tu panas, lalu setelah tu. Baca pun teduh pula. Siapa kedan pula lah baru teduh dah. Tidak suka gitu. Kok sukanya teduh sama. Start daripada rumah tu jalan tu ada apa ni? Yang kita panggil tempat berteduh lah dah. Orang jalan kaki tu kan. Ada bumbu seterik sampai ke kedai gitu baru suka. Tak kena matahari. Tak kena matahari langsung. Iaitu tidak kena panas langsung. Soalan dia, apa perlunya teduhan di dalam syurga sedangkan memang tak ada matahari yang mengeluarkan haba panas di dalamnya? Kau ada matahari. Nak kena ada tempat teduh ni matahari ada. Kau dulu biar teduh dulu. Ada matahari. Jadi kita tak boleh nak royak dalam syurga ni ada matahari, ada bulan, ada bintang. Hak ni kita tak boleh nak royak. Kalau ada pun, ada. Kalau tak ada pun kita tak boleh nak kata ada dah kalau tak ada. Benda ni tidak jelas. Jadi macam apa perlunya dia kata tempat perlu kepada tempat berteduh? Dalam syurga tu tak. Tak boleh ke kalau Tuhan ni buat memang teduh semua gitu dah. Jadi kat kira-kira syurga ni supaya atas dunia lah juga. Jadi ada matahari, lepas tu Tuhan buat pokok. Kita pun bawah pokok tu dah. Cumanya pokok dia tu banyak. Jadilah teduh semua. Boleh kalau kita koyak-koyak gitu dah. Jadi jawapan dia. Disebut dalam syurga ni tempat teduh. Zillan zalila tadi. Dan sentiasa dinaungi. Teduh semua tu dah. Untuk menyatakan keadaan tempat tinggal yang baik. Selesa dan sesuai untuk didiami.
Oh tu nak royak je, bukan nak apa ni, bukan kita boleh faham di sebalik daripada tu, iaitu jadi ada matahari lah. Ada? Tidak. Disebut teduh sama ni untuk menunjukkan selesa. Kita duduk selesa. Tempat tinggal boleh tinggal lama. Gitu. Sebabnya atas dunia ni ada tempat yang panas sangat. Kita suruh tak boleh duduk. Lama situ duduk. Duduk metak dekat air. Tak boleh. Pindah pergi cari tempat teduh lalu duduk. Nak duduk. Lama di tempat gitu tak boleh. Begitu juga. Kalau sejuk sangat tu. Ni orang panggil keadaan yang tidak selesa lah. Sejuk sangat. Sejuk lajak duduk situ tak boleh. Paling ke mana? Senyap di kawasan sejuk lajak tu. Kita kena berpindah. Iaitu kita pun pindah. Masuk dalam rumah tu. Di tempat yang ada apa ni? Pemanah ni lah. Tempat yang ada api. Tempat yang ada haba. Kita tak boleh duduk lama. Kalau kita duduk pun tak selesa. Tak boleh nak tidur. Sejuk lajak tu. Tak boleh nak tidur. Ada juga gitu. Ataupun tak boleh nak tidur. Panas lajak. Ni boleh. Dalam syurga tu. Jadi, apa dia sebut? Teduh lagi juga. Supaya mudah difahami oleh masyarakat pada masa itu. Kerana orang pada masa itu ataupun masyarakat pada masa itu ni dia duduk di kawasan yang tidak terlindung daripada panas matahari. Bagaimana kita maklum Quran ni dia turun di bumi Hijaz dah. Bumi Hijaz ni kawasan tu lah. Tanah Arak tu memang orang kita kata padang pasir. Padang pasir ni memang maklum orang ni agak duduk dalam keadaan panas semua. Kalau ada rupuk sikit, ada tempat teduh, ada rimbu, pokok besar, suka dia ada syurga lalu. Guling mari dah. Mari di Malaysia kan. Kita orang yang duduk di padang pasir. Bagi dia syurga. Teduh gini. Jadi bila disebut benda tu kepada orang yang sentiasa panas dalam keadaan yang kena matahari sama, mestilah kira-kiranya dia akan suka kan. Benda tu. Ni sesuai dengan situasi pada masa tu. Situasi ketika Quran turun tu, dia turun tempat tu. Tempat yang panas gitu. Andai kata Quran ni turun di tempat sejuk. Macam kita kata di Rusia ke sebagai contoh lah tu. Orang ni memang sejuk sama dah. Jadi dia tak tahan dah dengan sejuk ni. Bila kita sebut panas tu, dia jadi suka. Dia akan menganggap ni tempat yang selesa lah, sedap nak duduk. Dia ni tak boleh tahan dah. Mainnya hari-hari bertahun-tahun seumur hidup dia lalui benda gitu tu dah. Dia tak boleh dah. Jadi dia sebut, mungkin disebut benda yang sebaliknya dah. Tempat yang panas pula. Tempat yang ada matahari, tempat yang ada haba matahari, mungkin kan. Gitu. Nak suruh mudah faham. Sebagaimana dalam Quran dia sebut buah tila, buah zaitun, buah pokok tamar tu. Wanakhla basiqatilha tal'un nadid. Buah tamar lalu. Okay. Sedangkan kalau nak kira atas dunia ni banyak lagi buah-buah lain yang sedap-sedap tu. Tapi dia sebut sekitar-sekitar tu lah. Untuk sebab memang situasi dia pada ketika tu. Kalau kita sebut, kalau dalam Quran tu sebut orang riyai, orang moktel kan. Mana dia tahu dok buah apa pula ni. Mari tu buah lasak. Semua tu. Ini sesuai dengan keadaan dia pada masa tu. Jadi bagi dia agak yang selesanya, gitulah tempat yang selesa. Iaitu ada tempat teduh, tak kena matahari. Benda ni juga ialah sama dengan firman-Nya. Firman Allah Ta'ala, la yasma'una fiha lagwan illa salama
walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Dalam syurga juga apa ni, mereka ni tidak mendengar, penghuni syurga ni tidak mendengar benda-benda yang lara. Dia dengar benda-benda yang molek-molek saja. Walahum rizquhum fiha. Mereka ni juga dalam syurga mendapat rezeki. Fiha bukratan wa ashiya, pagi dan petang. Dia sebut pagi petang ataupun siang malam lah kalau kita tu. Mendapat rezeki pada waktu siang dan pada waktu malam. Jadi kita pun gambar, oh jadi gak dalam syurga apa ada siang malam kau supaya atas dunia. Atau dia sebut bukratan wa ashiya ni tak? Pagi dan petang ni. Gana tu. Nak boleh kau ada pagi dan petang siang malam ni, dia kena ada matahari. Oh, ada matahari. Jadi juga tak. Jadi benda tu. Faham apa Quran sebut begitu? Adakah dia sama dengan dalam dunia ni? Dia sebut pagi dan petang ni, nak royaknya atas dunia ni orang kalau dia boleh rezeki semua setiap hari. Pagi ada dia, petang ada pula, pagi ada, petang ada, dia suka. Benda tu. Ada semua lah senang kat. Kita kata rezeki ni tidak mutu. Tidak putus-putus rezeki. Tidak suka kan kita? Suka kan? Bukan kata pagi saja ada dah. Pada satu masa aja ada. Lepas tu tak tahu bila pula nak ada. Tak suka gitu. Ni ada semua makan ni. Ataupun kita kata rezeki tidak putus, jadi suka benda tu. Supaya kita duduk hospital lah dah. Nak uzubillah duduk hospital tapi kat. Oh jadi suka sebab makan ni dia tu pagi siapa harap tu tengah hari tak mood tu dari sudut tu lah, dari sudut sakit tu tak suka, dari sudut makan ni ada tu dah. Ada hospital bayar pun tak kak. Allah, ada macam-macam makan ni tak mood tu hari tu pagi ada, tengah hari pas minum petang lebih pada rumah pula. Dia suka tu. Gitu. Ya nak royaknya situasi orang yang ada rombong mari. Keperluan dia tu cukup. Suka kan. Begitulah juga dalam syurga ni. Tak tahu ada ke dok siang, ke malam, ke dok siang sama, ke malam sama, kita tak tahu tu. Tapi keperluan kita tu ada rombong. Hak kita nak tu ada rombong. Bukan kata kena tunggu dulu lah. Tak tahu bila. Oh, ni bulan depan ni pula barang. Ada sama, tak mutu. Okey. Seterusnya, tajuk yang ke-171. Orang-orang yang diberi nikmat. Berkaitan dengan orang-orang yang diberi nikmat. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Orang yang patuh, orang yang taat kepada Allah dan juga Rasul, maka orang-orang itu ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, bila dia duduk dalam syurga, dia akan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia kira-kiranya dia sekali dengan orang yang Allah bagi nikmat kepada mereka. Di mana tu sekali tu? Di dalam syurga dah. Kira-kiranya. Dia bersama dengan orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat tu? Allah beri nikmat kepada dia tu, iaitu para nabi, as-siddiqin. As-siddiqin ni para sahabat, syuhada, orang-orang yang mati syahid, ahli syahid tu. Was-salihin, dan juga orang-orang yang soleh. Soalan dia, ayat ni merupakan pujian. Ni nak puji orang yang taat kepada Allah kan? Ayat ni. Jadi menurut adat dan kebiasaan orang Arab, kalau dia nak puji ni, dia start puji hak peringkat bawah dulu. Lepas tu lah baru naik ke tinggi. Maknanya dia puji orang yang mula-mula puji orang biasa-biasa. Lepas tu puji
kita kata apa. Sebagai contoh kak kita kata kalau dalam sistem kita ni dok, masyarakat kita ni rakyat dulu. Lepas tu puji ketua kampung pula. Lepas tu puji menteri. Dok. Lepas tu puji Perdana Menteri. Ngelah kali puji raja. Dok. Dia rendah kau naik. Sedangkan kita tengok di sini puji ni iaitu start Nabi dulu. Nabi ni hok tinggi sekali dah. Lepas tu dia turun pergi kepada para sahabat. Kau rendah. Lepas tu syuhada. Bawah lagi daripada para sahabat dah. Lepas tu orang-orang yang soleh. Bawah sekali dah. Dia nurung gitu. Maknanya dia ni Quran ni menyalahi adat ataupun kebiasaan orang Arab. Sebab apa kita kata tak boleh ke menyalahi? Tak boleh sebab guna bahasa Arab ke. Kalau adat bangsa lain tak apa. Menyalahi hak ni sebab guna bahasa Arab dan menyalahi hak Arab. Bila lagu tu kira-kiranya macam tak kena lah tu. Gitu. Okey. Jawapan dia. Sebenarnya ayat ni bukan berkaitan dengan nak puji orang yang diberi nikmat, bukan. Bagaimana yang didakwa tu, nak puji orang yang taat kepada Allah. Tak. Bukan berkaitan dengan memuji orang yang diberi nikmat. Hal ni berkaitan dengan keadaan orang yang bukan nak puji. Tapi keadaan orang yang taat kepada Allah dan Rasul di hari kiamat. Ada area. Ada area lah ke mana? Iaitu dia ni duduk sekali dengan orang-orang yang mulia dan istimewa. Keadaan orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Di akhirat lah ke mana? Duduk dengan orang-orang yang lebih-lebih. Lepas tu siapa dia orang yang lebih tu? Ditanya pula tu. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul ni di akhirat dia duduk dengan orang-orang yang an'amallahu alaihim, diberi nikmat, iaitu orang-orang yang lebih-lebih lah. Kita kata tak. Siapa orang yang lebih-lebih? Maka dia pun start. Orang yang lebih ni ialah mula-mula sekali Nabi. Orang yang lebih. Orang yang istimewa. Dia ni akan berada dengan orang yang istimewa di akhirat. Siapa orang yang istimewa? Mula Nabi. Lepas pada Nabi, siapa pula orang istimewa? Sahabat. Lepas tu, para syuhada. Lepas tu, orang-orang yang soleh. Gitu. So, no, ya cerita. Tapi, gitulah. Keseluruhan ayat ni sebenarnya ada makna puji juga. Kalau nak kira tu. Puji. Dia ni baguslah sebab dia dapat duduk dengan orang-orang yang istimewa. Gitulah. Di akhirat ni, dia dapat duduk dengan orang-orang yang terpilih. Okey. Seterusnya, berkaitan dengan tipu daya syaitan. Firman Allah Ta'ala, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kemudian ni ayat mula-mula. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Itu ayat dia. Jadi makna dianya tipu daya syaitan itu lemah. Tipu daya syaitan dia lemah. Ini menunjukkan syaitan ni dia akan memperdaya manusia. Gana-gana pun. Dalam ayat ni lah. Kita dapat kesimpulan dia memang dia akan memperdayakan manusia. Walau bagaimanapun dia akan tipu manusia. Walau bagaimanapun tipu daya dia tu lemah. Tipu daya dia ni tak kuat. Lagu mana tipu daya tak kuat? Tipu daya tak kuat ni enggak? Lagu mana kita kata tak?
Tipu daya tak kuat. Sebab budak-budak nak tipu kita lah sebenarnya kan. Budak-budak nak tipu kita. Jangan pergi dah deh. Hotel tu ada hatu. Oh, nak tipu kita. Ya ada hatu. Jangan pergi dalam rok-rok belakang tu ada rimak. Ada. Lagu tu lah. Selapih lah. Kita pun senyum tahun lalu tu. Benda mudah saja. Tapi ada ke orang yang tertipu? Ada. Ada yang tertipu. Maknanya dia ni lemah lagi. Setan tipu daya dia tu lemah dah. Gitu dah sebab budak-budak nipu. Tapi ada orang yang tertipu. Maknanya kita ni teramatlah lemah. Sebab Tuhan kata lemah. Okay? Berbeza dengan kalau Tuhan kata tipu daya setan ni kuat. Tipu daya dia ni kita kata sulit. Tipu daya dia ni dah. Tu lain. Orang yang kena tipu daya tu maknanya walaupun dia bisa dah tapi dia boleh terkena lagi. Ini tidak. Lemah dah. Orang yang kena tipu terlebih lemah. Soalan dia. Lagu mana pula? Allah kata tipu daya setan ni lemah. Tetapi di tempat lain dia kata tipu daya perempuan ni besar. Pula ni. Firman Allah Ta'ala, inna kaidakunna azim. Ni ada dari surah Yusuf ni. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan ni besar. Kita semua maklum tipu daya setan tu sebenarnya lebih besar berbanding dengan tipu daya perempuan. Setan tu dia boleh tipu orang tino tu. Tapi lagu mana kita kata orang ni boleh tertipu dengan orang perempuan. Tapi setan lembut. Jadi siapa hak tinggi sini ni dah? Siapa hak bisa sini ni? Setan lembut. Tipu daya setan lemah. Tipu daya orang perempuan azim. Besar. Bisa. Jadi bisa orang perempuan lagi pada setan ni tu. Ya kira je. Gitu kau gano. Ya Allah kau bisa orang perempuan daripada setan. Orang perempuan ni pun benarnya jadi gitu sebab kena tipu kau setan lah kalau nak kira tu. Pasal apa sebenarnya bisa kau? Jadi peling tu. Peling jadi. Bahasa Kelantan kata peling. Bahasa orang luar kata gap kan. Jadi dia kita kata suka tu. Rumit jadi. Rumit jadi ni. Kau mana sah benarnya? Kau mana? Setan kau orang perempuan. Kau di satu sudu. Bisa di satu sudu. Ni pun nak bisa. Jawab dia. Tipu daya setan ni sebenarnya lemah kalau nak dibandingkan dengan pertolongan Allah ke atas pengikut-pengikut dia dan orang-orang yang ikhlas dari kalangan hamba-hamba dia. Gitu. Ni kalau nak banding dengan hak Tuhan dulu. Nak banding dengan orang hak Tuhan dulu, hak ni setan buat, hak ni hak Tuhan. Bagi pertolongan dia. Siapa ni hok bisa dah. Belakang ni ada backup belakang kita kata hok ni backup setan, hok ni backup tu nak banding dengan hok tu tak. Kalau hok setan lah. Tu tu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Lemah. Apa dah? Tapi kalau belakang orang-orang ni ada belakang setan, hok ni tak ada. Tuhan tidak bantu dia. Dia kiranya kuat lah. Setan tu tak. Kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Kalau ditolong, banding dengan ditolong, alamak. Iblis berkata, ni cerita awal-awal Nabi Adam dulu tak. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis kata, disebabkan kamu ni telah menyesatkan aku,
Bima aghwaytani, maka nanti aku akan hiaskan untuk mereka, untuk manusia ni lah di dunia ni, dan aku nak buat dia jadi sesat lah sebenarnya di dunia tu. Nak buat jadi nampak molek. Benda-benda yang tidak molek itu biar dia anggap molek belaka. Manusia ni. Biar dia serah molek. Alah kau neraka ni, alah kau maksiat ni, biar dia serah molek belaka. Tu. La uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka belaka. Iblis kata. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada hak aku tak boleh buat. Iaitu orang dari kalangan hamba-hambamu yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tu kecuali hak tu. Kalau nak banding, lemah. Banding dengan orang yang ikhlas. Banding dengan orang yang Tuhan tolong. Inna ibadi, lepas tu ada lagi dah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Lanjut daripada ayat ni lagi. Illa manittaba'aka minal ghawin. Tuhan kata. Mu ni nak menyesatkan hamba aku tak mampu. Mu tak boleh. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang hak turutmu dari kalangan orang hak memang dia ni ghawi, sesat dah. Memang dia tak ada pertolongan Tuhan dah. Hak tu boleh lah. Hak Tuhan tak tolong dia. Boleh kamu nak sesatkan. Tapi kalau orang hak Tuhan tolong, maka kamu tak boleh nak buat. Kamu ni lemah. Dia kata berbanding dengan tadi tu lah, berbanding dengan hak Tuhan tolong. Lepas tu tipu daya perempuan ni pula lagu mana? Lebih besar ni dah. Ini khususnya kepada lelaki. Inna kaidakunna azim, kepada lelaki. Bukan kata secara umumnya dia ni hebat lagi daripada syaitan tu. Daripada lelaki yo. Apa dia boleh buat apa? Sebab dia boleh mempengaruhi orang lelaki. Dia boleh mempengaruhi. Gitu. Dikata lagu tu dah. Orang lelaki ni bisa setara mana pun, tapi dia boleh terpengaruh. Terpengaruh dengan siapa? Terpengaruh dengan orang perempuan. Bisa setara mana pun, dia kena turu. Orang perempuan juga. Gana-gana pun dah. Pak komando tu dah. Tapi tu orang perempuan lagi dah. Ada kau bini dah. Komando. Gitu. Dari segitu. Ataupun lagi kita nak kata inna kaidakunna azim, ni sebenarnya bukan tipu daya. Siapa dia kata ni, Tuhan kau kata tipu daya perempuan ni besar. Bukan Tuhan kata. Hak ni Raja Mesir tu kata. Raja Mesir tu kata kepada isteri dia tu lah. Apa sebab isteri dia tu kan melakukan benda yang tidak molek dengan Nabi Yusuf tu dah. Lepas pada tu berlakulah cerita tu, orang pun mari royak. Kalau soyak alik depan, maknanya tu Nabi Yusuf lah tu, salah. Kalau baju tu soyak alik belakang, tu sebab dia lah tu. Alamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Bila dia tengok, rupanya baju Nabi Yusuf ni alik belakang hari tu. Qala innahu min kaidikun. Dia berkata, ni tipu daya kamu ni. Ni kamu nak buat kepada Nabi Yusuf ni tu. Nabi Yusuf ni lari tu. Kamu tarik alik belakang. Sebab tu cari belakang tu. Min kaidikun. Inna kaidakunna azim. Tipu daya kamu ni besar. Siapa kata? Raja. Jadi kita tak boleh nak. Bila lagu tu habis cerita dah lah dah. Tak boleh nak letak atas Tuhan kata. Ni lagi. Okey, habis itu. Tajuk yang seterusnya. Tajuk yang ke-173. Baik dan buruk itu daripada Allah. Ayat ni sebenarnya beberapa ayat. Dia dekat-dekat ya belakang ayat ni.
Firman Allah Ta'ala, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Qul kullun min indillah. Okey. Siapa dia kata ni? Orang munafik kata, kalau kamu ni ditimpa kebaikan, dia pun kata, oh ni dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'ah, kalau kamu ditimpa keburukan ataupun kita kata bala lah. Mereka pun kata, oh ni di sisimu, mari ni sebabmu. Kalau kebaikan sebab Allah, kalau hak bala ni kismu. Tuhan pun kata, kullum min indillah. Semua tu mari dari sisi Allah belaka. Hak molek ke, hak jahat ke, hak buruk ke, itu semua mari dari sisi Allah belaka. Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Tuhan pun kata lagi, apalah pokok ni dok. Tak faham benda ni. Tuhan pun jelas lagi. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ayat selepas daripada itu saja. Surah yang sama, 78 79. Tuhan pun ayat. Apa yang menimpamu berupa kebaikan, fa min Allah. Ni Tuhan sendiri ayat. Hak tadi mula-mula tu, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Ni orang munafik kata. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ni Tuhan kata. Apa yang menimpamu berupa kebaikan, itu mari daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpamu berupa keburukan, maka itu daripada dirimu sendiri. Jadi ayat ni gitu. Nak mudah faham, ginilah sebenarnya situasi. Kita buat situasi tu. Soalan dia. Situasi pertama. Situasi pertama ni orang munafik kata. Mana orang munafik kata tu? Wa in tusibhum hasanatun yaqulu. Mereka kata, sama dia mereka kata, hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'ah yaqulu hadhihi min indik. Situ. Situasi pertama orang munafik kata, hak molek mari daripada Allah. Hak tak molek mari daripada manusia. Okey, ni situasi pertama. Molek mari daripada Allah, tak molek ki orang. Situasi kedua, Allah pun kata, kullum min indillah. Allah nak kata salah, tak. Tak kena kamu kata gitu. Hak molek mari daripada Allah, hak tak molek mari daripada manusia, tak kena. Pangana hak betulnya. Hak betulnya semua ni mari daripada Allah. Kullum min indillah. Ni situasi kedua tu hebat tu orang munafik tu. Maknanya dia kata orang munafik ayat tu salah lah. Hak tak molek mari daripada diri kita. Bukan. Hak tak molek pun daripada Allah laka. Allah juga buat. Ni. Situasi yang ketiga, Allah mengesahkan apa yang dikatakan oleh orang munafik tu pada situasi pertama. Ni mana ni? Ayat yang ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Allah mengesahkan pula. Allah pun kata, hak baik mari daripada Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Hak buruk mari daripada dirimu. Gano pula ni. Mula-mula dia kata orang munafik hak kata gitu tu salah. Hak betulnya semua ni mari daripada Allah. Tiba-tiba dia buat ayat. Mula hak orang munafik tu kata. Benda molek mari daripada Allah. Benda tak molek mari daripada famin nafsik. Mari daripada dirimu sendiri. Ni gana pula ni. Mengesahkan pula. Mengiyakan pula dakwah orang munafik itu. Pas benarnya hak mana? Hak orang munafik itu kau betul. Iaitu hak baik mari daripada Allah, hak buruk mari daripada kita sendiri. Kau hak Tuhan kata, kullu min indillah tu. Semua baik dan buruk mari daripada Allah. Mana so? Tapi dia royak pula lepas pada tu. Situasi yang ketiga tu dah. Dia royak supaya orang munafik tu royak lah. Bertentang. Mula-mula dia kata A. Lepas tu dia kata B. Lepas dia kata A pula. Gitu tu. Mula-mula dia duk kata A.
Dia pun kata, itu salah. B ni sebenarnya betul. Kali yang ketiga dia pun ayat amal. Betul. Betul. Itu mudah. Perumpamaan yang mudah tu. Kau dia lagi, kita kata. Oh, hari ni buka kosong ayah. Orang tu kata. Hari ni buka kosong ayah. Dia pun royak. Mana buka kosong ayah? Hari ni daging kambing. Pakai contoh. Hari ni kambing. Dia menyalah dia kata. Saya bukan ayah hari ni kambing. Kali yang ketiga dia, ayah. Situasi yang ketiga dia, ayah. Ayah lah pula. Jadi maknanya betul dah lah orang pertama kata ayah tu dah. Betul dah. Jawapan dia. Jawapan dia ni agak peling sikit. Situasi kedua tu ditujukan kepada orang munafik. Kullum min indillah. Hak ni Tuhan nak jawab kepada orang munafik. Orang munafik. Apa? Dia kata hak baik daripada Allah, hak buruk daripada diri kamu. Diri kamu tu siapa dia? Dia royak diri kamu min indik tu maksud dia nya nabi. Kalau benda-benda molek hak berlaku kira-kiranya Allah ni rahmat. Allah sayang ke dia tu. Allah bagi macam-macam rezeki sebagai contoh tu. Bagi kemenangan, bagi ghanimah, bagi apa-apa lagi. Segala benda yang baik bagi kita jadi sihat. Ni Allah sayang kita. Lepas tu kalau benda-benda tak molek, contohnya ke dia. Kalau kalah sebagai contoh tu, kalah. Ataupun kena bunuh ke, ataupun sakit. Ni sebab tu Nabi lah ni. Orang munafik kata begitu tu. Sebab tu Nabi. Kalah tu sikit tu Nabi tu. Kita kata dah kita tak setuju pun dah. Dia pun kait lah ni. Itu min indik. Orang munafik tu kata. Jadi Tuhan pun nak balas orang munafik tu kata. Tuhan pun kata situasi yang kedua. Kullum min indillah. Benar kau. Kerana Allah juga. Kamu kalah pun itu kerana Allah juga. Buat. Kamu sihat kerana Allah. Kamu sakit. Allah juga buat. Gitu. Tuhan nak jawab orang munafik tu kata. Sebab dia nyabik. Dia nyabik dengan Nabi. Nyabik dengan Islam. Jadi lagu ni aku ikut Islam lah ni. Di agama Islam lah ni. Tu aku jadi papa kedana ni sebagai contoh tu. Dia pun ayat tu. Miskin kau kaya kau tu herak kau. Buat. Susah kau sendiri itu tu herak kau. Okey. Situasi yang ketiga ditujukan kepada Nabi. Hak ni. Situasi yang ketiga ni kat mana? Hak molek mari daripada Allah. Hak tak molek, hak buruk mari daripada diri sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Mari daripada dirimu sendiri, iaitu gapo dia. Hak molek mari daripada Allah. Hak molek kat sendiri kita kata Islam ni lah. Hak kita ikut benda molek ni. Hak siapa dia ni? Dia suruh buat. Dalam Islam tak ada hak tak molek lah. Kira kau dah molek belakang. Ni Allah. Lepas tu hak tidak molek. Kita pergi buat benda-benda yang menyalahi agama Islam. Menyalahi syariat. Kita buat dosa tu molek tidak molek? Tak molek kan? Hak tu siapa dia buat? Diri kita tu. Buat dosa tu diri kita. Ini ditujukan kepada Nabi. Situasi yang ketiga tu. Jadi kullum bin indillah tu makna dia kebaikan dan kejahatan itu berlaku dengan ketentuan daripada Allah. Ketentuan daripada Allah. Kebaikan ke dia?
tu hujan. Kau kita Tuhan tentu dah. Panah. Oh, mari tiba-tiba berlaku gempa bumi. Ketentuan Allah dah. Tsunami kau gapo kau ikutlah. Itu ketentuan Allah. Allah juga buat. Benda tak boleh. Itu maksud dia kullum min indillah. Lepas tu kejahatan dan bala ni berlaku disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri. Ada juga. Benda tak molek berlaku disebabkan kita ada tak? Ada. Kita kata jadi berlaku tanah runtuh. Kita tu. Sebab kita tu. Orang kata jadi saintis-saintis kata berlaku pemanasan ni tak? Pemanasan global ni. Kis apa ni? Kis manusia. Bumi ni semakin panas ni. Kis apa tu? Kis kita. Fabima kasabat aidikum tu kata tu. Disebabkan oleh tangan kamu sendiri buat tu. Jadi rosak-rosak ke apa tu. Jadi keburukan yang berlaku ni bukan disebabkan oleh agama Allah dan juga Rasul. Keburukan yang berlaku bukan disebabkan oleh agama Allah dan Rasul. Sebab Allah ni dia suruh halah kemolek. Sebab itulah dia kata ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Allah dan Rasul ni dia ajarlah kemolek. Berlaku juga atau molek? Ini kerana tidak mengikut agama Allah dan Rasul. Tak boleh nyabik dengan Allah, tak boleh. Jadi, kesimpulan dia, keburukan yang berlaku dalam ikhtiar kita adalah daripada diri kita sendiri. Dalam ikhtiar kita. Keburukan hak kita boleh pilih. Kita nak buat dosa, boleh ke tak? Boleh ke? Dalam ikhtiar kita tak? Bila kita buat dosa tu, maka berlakulah kerosakan sebagai contoh. Hak tu siapa dia tu? Hak tu kita. Dia kata tak? Kerana kita. Bukan pilihan kita kan? Okey. Lepas tu kemudian lain. Kita kata tak? Berlaku gempa bumi sebagai contoh tak? Apa tu? Berlaku gempa bumi. Kira-kiranya keburukan lah tu tak? Kita boleh elok ke benda tu? Kalau kita boleh elok, kita boleh elok. Daripada berlaku dah, kita boleh. Oh, kalau tak tebal pokok, kalau ke dia lagi, gagak alas kita sebagai contoh, maka gempa bumi ni kurang berlaku. Boleh elok ke tak? Kalau boleh elok, maka tu sebab kita lah tu. Kalau tak boleh elok, benda yang berlaku di luar ikhtiar, itu adalah daripada Allah. Hak ni hak Tuhan takdir tu. Hak tak boleh nak elok dah. Tak boleh nak eloknya gapo? Sebagai contoh kita kata hak dia kita kata. Lahir-lahir tu gitu dah kita dah. Waliyazbillah, na'udzubillah dah. Lahir-lahir dalam keadaan sakit dah kita. Tuhan buat gitu dah. Memang sistem tubuh badan kita ni lemah. Tu kira kan tu siapa dia tu? Hak tu minallah. Memang Allah tertuduh gitu. Kita tak boleh makan dah lahir lagu tu. Lahir sihat tapi kita sengaja pergi cari nyakit tu. Sengaja tak si jaga. Hak tu siapa dia tu? Nak kata Allah juga. Daripada diri kita, betul tak? Daripada diri kita. Kalau kita nak kata Allah juga, tak boleh kan? Daripada diri kita. Hak kita usaha dah cukup syarat. Dah. Tapi susah macam kita ni dah. Tak usaha. Buatlah gapo-gapo hak. Buat tapi tak ada rezeki. Tak kena sama. Hak tu kita kata faminallah. Dah Tuhan tertuduh gitu. Nak gana tu. Memang Tuhan takdir dah rezeki kita tu banyak tu je. Dia gana dah ada. Faminallah. Hak dari benda tak molek pun mari daripada Allah. Betul Tuhan tertuduh kita.
Setakat tu saja. Apa dia kata? Otak dia git setakat tu je. Nak sangat mana sangat kita kata hijau kawan semi sebagai contoh lah kita kata tu. Nak kaya tu. Sakat cukup-cukup makan boleh lah kan? Ha. Nak ngaji supaya orang lain nak jadi profesor. Tak boleh muka dia, tak boleh git sangat tu. Itu Tuhan sudah tentu dah dia. Tuhan buat dah dia sangat tu. Tapi ada orang dia boleh dah. Dia ada kemampuan tapi dia tak asyik usaha. Dia malah. Dia yalah dok orang lain. Oh aku. Ada dah. Benda-benda gitu. Hak tu kita nak, lepas tu dia pun tak percaya. Dia pun susah. Hak tu kita nak salah siapa? Nak salah ke Allah. Tapi hak tu kita nak salah ke? Itu daripada diri kita sendiri. Betul. Benda dia ni. Sebab ada dua kan. Jadi ada orang kata di akhir ceramah dia tu, di akhir dia cakap okey, apa-apa yang baik mari daripada Allah. Betul. Apa-apa yang baik. Apa-apa yang buruk mari daripada diri saya sendiri. Betul juga. Apa-apa yang buruk mari daripada Allah. Pun betul juga. Baik dan buruk mari daripada Allah. Betul. Ketentuan dia. Dia sudah tertuduh. Apa yang baik mari daripada Allah. Apa yang buruk mari daripada diri kita. Pilihan kita. Kita buat. Okey. Pahala mana? Boleh lah kalau nak kira dua-dua tu. Tapi orang munafik kata ni maksud dia lain. Orang munafik ni. Orang munafik ni dia nyabik dengan Nabi. Itu tak boleh. Nyabik dengan Nabi. Sedangkan Tuhan sudah tertuduh. Tuhan tertuduh tu dia nyabik dengan Nabi. Contohnya ke dia. Tiba-tiba mari gempa bumi tu. Gempa bumi kita tak boleh nak elok. Tak boleh nak agan. Bukan dalam ikhtiar kita. Kita berkata ni sebab ni ada ni sini ni kapung ni tu. Tu orang munafik kecek tu lah gitu. Dia menyabitkan benda yang tidak sepatutnya disabitkan kepada orang itu. Tuhan berkata do Allah buat. Tapi dia sabit. Ini ada kapung ni. Okay. Jadi rasanya setakat itulah dulu. Ini wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.